Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Naria. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu asal-usul pakaian tradisional Ngepan Iban dan perkembangan pakaian tradisional Ngepan Iban dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Okey, untuk pengenalan, seperti yang di dalam slide menunjukkan maksud pakaian. Pakaian ini merupakan sesuatu yang dipakai, sesuatu yang boleh digunakan amalan dan kebiasaan. Okey. Kalau dia yang maksud tradisional ni, menurut kamus Dewan Edisi ke-7, tradisional ni merupakan adat tradisi, adat resam serta aktiviti yang menjadi kebiasaan. Asal-usul orang Iban ni dahulunya dikenali sebagai Sedayak dan bahasa Inggeris yang bermaksud Dayak Laut. Okey, berkenaan dengan pakaian Ngepan Iban. Pakaian Ngepan merupakan simbol keunikan budaya dan warisan yang diwarisi dari turun-temurun. Pakaian ini dikenali pakaian yang ini terkenal di kalangan masyarakat Iban. Pakaian Ngepan lah, dia ada banyak fungsi, antaranya berfungsi sebagai perlindungan tubuh dan sebagai lambang status sosial. Untuk pakaian Ngepan ni, setiap corak dan aksesori pakaian ini mempunyai makna tertentu yang berkait rapat dengan kepercayaan serta tradisi masyarakat Iban. 1.2 latar belakang kajian. Seperti yang sedia maklum, pakaian Ngepan ni dia bukan berfungsi sebagai pakaian harian. Dia digunakan sebagai pakaian wajib semasa upacara dan adat istiadat. Contohnya perayaan Hari Gawai itu memang wajib. Okay. Pakaian Ngepan ni dia juga boleh menggambarkan status sosial, umur dan peranan individu dalam masyarakat. Pakaian Ngepan ni juga dia ada mengandungi unsur simbolik yang berkait rapat dengan kepercayaan animisme masyarakat Iban. Oleh itu, pakaian Ngepan Iban ini juga diperbuat daripada bahan sebelah jadi seperti serat tumbuhan dan kulit hewan. Pada masa kini, pakaian Ngepan Iban banyak menggunakan fabrik komersial. Hal ini dikatakan kerana bentuk yang ini kerana mengalami perubahan seiring dengan perkembangan fashion moden. Seterusnya, permasalahan kajian. Pengkaji mengenal pasti masalah yang menyebabkan mengapa pakaian Ngepan Iban mengalami perkembangan dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Pakaian Ngepan Iban mengalami perubahan dari segi penggunaan bahan, di mana kenaikan harga barang menyebabkan pengusaha pakaian Ngepan Iban menggunakan bahan yang lebih murah dan tidak berkualiti untuk menghasilkan pakaian tersebut. Disebabkan harga yang semakin meningkat, para penenun Ngepan, para pengusaha Ngepan Iban berusaha mencari penyelesaian dengan menggantikan bahan yang mudah didapati dan harga lebih mesra, seperti aluminium dan plastik. Dan seterusnya, masalah yang dihadapi adalah pakaian Ngepan Iban semakin dilupakan oleh generasi muda pada masa kini. Mengapa? Hal ini kerana perubahan ini berlaku atas faktor peredaran masa dan faktor pemodenan pada masa kini, iaitu dari segi gadget. Kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif berikut, di mana yang pertama, mengenal pasti asal-usul pakaian tradisional kaum Iban. Kedua, mengkaji perkembangan reka bentuk pakaian Ngepan Iban dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Dan yang terakhir sekali adalah menganalisis peranan pakaian Ngepan Iban pada masyarakat Iban dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Objektif ini membantu pengkaji untuk mengetahui apa tujuan mereka mengkaji perkembangan dan asal-usul Ngepan Iban ini. Seterusnya adalah tinjauan literatur 2.2. Menurut kajian Ahmad Syafiq bin Hud pada 2016, beliau menyatakan bahawa Ngepan merupakan pakaian tradisional kaum Iban yang berada di Sarawak. Ngepan sering digunakan sewaktu Hari Gawai dan digunakan bersama dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Seterusnya, menurut Felicia alias Simbad Anak Ujai pada 2018, beliau telah memperbandingkan Ngepan Iban Ensuga dengan Ngepan Iban yang lain, di mana setiap Ngepan yang terdapat di setiap daerah di Sarawak mempunyai cerita tersendiri dan corak khas yang tersendiri. Seterusnya, buku Ngepan Asal Iban yang ditulis oleh Jibun Tawau, Yayasan Kebudayaan Sarawak 2013 menerangkan bahawa kain Ngepan Iban boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan. Namun perbezaan dari segi corak dan juga kain yang digunakan adalah berbeza antara lelaki dan perempuan.
Metodologi kajian. Berbagai kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat. Antara kaedah yang digunakan oleh pengkaji iaitu menggunakan kaedah kualitatif. Bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji iaitu menggunakan kaedah tinjauan. Instrumen kajian yang digunakan oleh pengkaji iaitu menggunakan instrumen temubual dan pemerhatian. Pengkaji telah menemubual 6 orang informer untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk kajian pengkaji. Pemerhatian ini, pengkaji telah pergi ke lokasi kajian untuk melihat sendiri bagaimana bentuknya ngepan iban dan melakukan temubual secara fizikal. Terdapat juga bukti-bukti gambar yang membuktikan bahawa pengkaji telah pergi ke tempat lokasi. Cara pengumpulan data, pengkaji menggunakan dokumentasi, kepustakaan dan temubual. Untuk dokumentasi ini, dia merujuk kepada bahan yang telah dituliskan seperti jurnal, akhbar, dan sumber internet. Temubual, pengkaji telah menemubual 6 orang informer untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk kajian ini. Perpustakaan ini, pengkaji telah pergi ke Petari iaitu di Universiti Malaysia Sarawak. Untuk cara analisis data, pengkaji telah menggunakan analisis secara naratif dan transkripsi. Kesimpulannya, pengkaji telah menemubual sendiri informer untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan original daripada informer. Hasil temubual dengan informer telah dianalisis bagi mendapatkan hasil dapatan kajian ini. Adalah bab 4 iaitu analisis data dan dapatan kajian. Menurut Tuan Rumah Panjang Encik Sili Anak Bunsi iaitu Rumah Panjang Sungai Buloh, di rumah panjang tersebut sering dilewati oleh pelajar-pelajar universiti untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Menurut beliau juga, pakaian ngepan masih diguna sehingga kini namun hanya dipakai jika terdapat sambutan yang penting seperti Hari Gawai dan menyambut kedatangan YB. Selain daripada itu, ngepan juga masih mendapat sambutan yang hangat di kalangan generasi muda. Oleh itu, beliau telah menubuhkan kumpulan kebudayaan untuk golongan muda dan dewasa. Seterusnya, menurut Puan Timas Anak Musa iaitu Ketua Biro Wanita di rumah panjang tersebut, pakaian ngepan berlaku perubahan seperti perhiasan yang digunakan dari segi bahan buatan dan saiz perhiasan tersebut. Selain itu, membuat perhiasan pakaian ngepan iban juga pada zaman dahulu lebih terhad serta kurang pendapatan untuk membeli bahan berbanding sekarang. Selain itu, menurut beliau juga, pakaian ngepan iban ini sememangnya masih mendapat sambutan hangat. Seterusnya, menurut Puan Linda Anak Tajan, pakaian tradisional ngepan ini mempunyai pelbagai jenis mengikut daerah tersendiri. Terdapat beberapa perhiasan adalah sama, cuma berbeza dari segi corak kain, bahan tenunan dan perhiasan yang digunakan bersama pakaian ngepan tersebut. Perbezaan tersebut adalah untuk menunjukkan identiti daerah tersendiri. Menurut beliau juga, beliau menyokong bahawa perhiasan atau corak pakaian ngepan iban yang diubah mengikut peredaran masa kerana ia akan menyebabkan pakaian ngepan terus diminati oleh setiap generasi. Di samping itu, menurut Encik Adal Anak Umping, terdapat pakaian ngepan untuk wanita dan juga lelaki. Menurut beliau, pakaian ngepan sukar untuk dibuat kerana ia memerlukan individu yang mahir dalam menenun. Hal ini kerana pakaian iban tersebut mempunyai perhiasan yang kebanyakannya diperbuat daripada logam seperti rawai, lampit perak, nyawir dan sebagainya. Beliau juga bersetuju bahawa pakaian ngepan ini telah mengalami banyak perubahan dari tahun 1960 hingga 2020 dari segi penggunaan peralatan dan perhiasan untuk menghasilkan pakaian tersebut. Seterusnya adalah 4.3 iaitu penemuan, perbincangan dan hasil. Setiap perbincangan dan hasil yang kami dapatkan menunjukkan perubahan yang berlaku ke atas pembuatan ngepan mengikut peredaran masa yang kian moden sehingga mengubahkan beberapa ciri pakaian ngepan yang asal. Selain itu, penggunaan bahan yang berlainan dengan bahan asal namun masih bernilai dan disukai oleh masyarakat. Pakaian ngepan ini juga digunakan semasa Hari Gawai dan menjadi simbol tradisi yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat berkenaan kaum iban. Seterusnya, bab 5 iaitu kesimpulan. Kajian ini dapat disimpulkan bahawa perubahan dan perkembangan pakaian tradisional ngepan iban sangat ketara dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Perubahan ini dapat dilihat daripada cara pembuatan dan bahan yang digunakan untuk membuat pakaian ngepan iban. Selain itu, perubahan yang dialami oleh pakaian ngepan iban juga dari segi corak yang digunakan untuk membuat pakaian tersebut. Seterusnya, terdapat beberapa dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji daripada informan. Antaranya ialah Encik Sili bin Bunsi sebagai Tuan Rumah Panjang Sungai Buloh. Seterusnya, Puan Timis Anak Musa sebagai Ketua Biro Wanita
bagi Rumah Panjang Sungai Buloh. Seterusnya, Puan Linda anak Tajan dan Encik Adal anak Umping. Dapatan kajian yang diperoleh pengkaji adalah bukti yang menyokong penyataan terhadap perubahan dan perkembangan pakaian ngepan iban dari tahun 1960 hingga tahun 2020. Seterusnya beralih kepada penghargaan. Pertama sekali kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan limpah rahmat-Nya kami dapat menyiapkan tugasan ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah dan pentadbir Universiti Malaysia Sarawak karena telah memberikan peluang untuk kami menjalankan tugasan ini. Seterusnya, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah kami, yaitu Profesor Dr. Noria, anak Tugang, kerana sentiasa memberikan tunjuk ajar dan panduan untuk kami menyiapkan tugasan. Seterusnya, tidak lupa juga kepada ibu bapa kami yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan untuk kami terus semangat dan menyiapkan tugasan. Selain itu, ibu bapa juga telah memberikan kami bantuan dari segi keuangan. Akhir sekali, tidak lupa juga ahli kumpulan yang lain kerana menunjukkan kerjasama yang baik untuk menyiapkan tugasan ini sehingga selesai. Sekian dan terima kasih.